Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Ta'ala, kita dapat lagi bersua dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada warga surau Kementerian Kerja Raya bersama juga dengan sahabat-sahabat yang setia mengikuti kuliah yang kita adakan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita amalkan, bukan sekadar dengar dan pergi majlis ilmu pun dapat pahala, tapi lebih bermakna kalau kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari, insya-Allah. Maka hari ini kita nak tengok kepada satu hadis pengajaran daripada Nabi yang saya namakan, kita tengok mutiara sedekah. Bukan sekadar sedekah-sedekah yang kita faham dari sudut bagi duit, tetapi kita nak tengok keluasan dimensi perbuatan sedekah yang sebenarnya tidak terhad kepada wang ringgit semata-mata. Kita kalau dengar sedekah, kita terbayang hulur duit ataupun transfer. Tapi sedekah sebenarnya lebih luas daripada itu. Tapi yang kita tahu, kebaikanlah untuk orang yang menyampaikan atau menyebarkan sedekah. Baik, kita tengok al-hadithul khamis wal 'ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin an munkar sadaqah wa fi but'il ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu jua bahawasanya segolongan manusia daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang yang mempunyai harta, iaitu orang-orang kaya, telah mendapat pahala lebih banyak daripada kami. Mereka datang jumpa Nabi, dia komplain, kalau orang kaya ni best lah kan. Boleh bagi duit banyak, ada duit banyak boleh sedekah banyak, jealous lah juga kan. Jealous yang baik lah, jealous beramal soleh ya. Mereka solat sebagaimana kami solat. Solat sama je kan. Puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Ini hebatnya para sahabat Nabi, mereka saling berlumba-lumba dalam bab kebaikan. Kita cuba bermuhasabah. Kadang kita asyik aku aja bagi. Lepas aku ya. Bila orang lain nak bagi pula, bila orang lain nak sumbang pula. Jadi para sahabat dia punya sifat, dia berlumba-lumba kepada jalan kebaikan, iaitu mereka ni sentiasa cuba untuk memberikan yang terbaik dari sudut amalan, sehingga timbullah ya satu, kita sebut bukanlah ketidakpuasan hati, tapi mereka mempersoalkan kepada Nabi ya, kalau orang-orang yang ada lebihan harta ni mereka boleh sedekah lebih. Sebab bab solat puasa ni sama je, masing-masing boleh buat itulah. Tapi bab harta benda ni ada orang yang boleh buat lebih kerana mereka ada lebihan harta. Maka mereka
lahirkan, mereka zahirkan perasaan bukan tak puas hati lah, cuma mereka mempersoalkan ni macam mana kami ni yang harta-harta kurang, habis korang macam tu lah. Ya? Nak sedekah tapi benda tak ada, nak sedekah macam mana? Ya, nak bagi tapi tak ada benda yang nak dibagi. Maka Nabi katakan, bukankah Allah telah menjadikan kamu sesuatu untuk kamu bersedekah? Maka Nabi sambung, sesungguhnya bagi tiap-tiap tasbih itu sedekah, dan tiap-tiap takbir itu sedekah, dan tiap-tiap tahlil itu sedekah, dan menyuruh dengan ma'ruf itu sedekah, dan melarang daripada yang mungkar itu sedekah, dan pada kemaluan kamu itu pun ada sedekah. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah salah seorang kami yang menggunakan syahwatnya, adakah pahala baginya perbuatan itu? Sebab Nabi sebut dalam kemaluan kamu pun adanya nilai sedekah. Maka dia pelik, kalau kemaluan ni maksudnya perbuatan melunaskan keinginan syahwat lah. Takkan di situ pun ada sedekah. Maka Nabi sebut, apakah pendapat kamu kalau digunakannya kemaluan itu untuk yang haram? Apakah dosa atasnya? Mereka menjawab, maka demikianlah Nabi kata, apabila ia menggunakan syahwatnya pada yang halal, maka baginya pahala. Jadi dengan cara yang halal lah, boleh pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka kita tengok dalam hadis ini, dia memberi satu pengertian yang bernilai dalam urusan sedekah. Buka mata kita, buka dimensi kita. Jangan pandang benda yang kita tak boleh buat. Sedangkan benda yang kita boleh buat, ruang pahala depan kita ni banyak lagi. Tapi kita duk pandang yang tak boleh buat. Contohnya kalau kita ni masih belum mampu ataupun masih belum mendapat panggilan haji. Duklah kecewa tentang haji tu. Ya, bila tengok orang pergi haji sedih, yalah tak apalah, perasaan tu boleh. Tapi jangan diabaikan apa yang sekarang kita mampu buat. Solat malamnya, peluang terbuka seluas-luasnya. Yang menghalang hanyalah keinginan untuk berehat dan tidur. Puasa sunat, banyak yang kita boleh buat. Zikir, banyak yang kita boleh buat sebebas-bebasnya. Maka pandang yang kita boleh buat. Dan sedekah tu tidak dinilai dari segi kebendaan atau harta benda sahaja. Jadi jangan kita sempitkan sedekah tu. Sedekah wang ataupun harta benda merupakan salah satu daripada bentuk sedekah. Tapi jangan kat tabung pergi senyum saja. Sedekah yang sesuai dengan tabung ialah duit. Sedekah yang sesuai kepada orang lain, senyuman. Jadi dengan tabung tak payah senyum, tak kira sedekah lah tu. Baik, jadi kalau kita lihat dalam hadis ini disebutkan, apa sahaja perkataan yang ditetapkan sebagai ucapan suci, mensucikan Allah. Seperti Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Ini dinilai sebagai sedekah. Maksudnya dapat pahala. Nabi bagi satu rasa lega, comfort. Bila ada sahabat persoalkan kita orang tak mampu nak bagi harta benda banyak. Jadi sedangkan kita orang solat sama je macam orang kaya. Orang yang harta banyak, puasa pun sama saja. Jadi mereka tu dapat bagi lebih sebab harta mereka lebih. Kami ni tak ada benda nak bagi. Maka Nabi bagi tahu sebenarnya cabang sedekah tu banyak sangat. Bukan hanya terhad kepada harta benda. Dan macam mana sedekah untuk orang yang tidak ada harta? Pertama, kalau kita lihat bersedekah dengan harta ini, kalau orang yang bersedekah dengan wang dan harta, orang kaya ini beruntung sebab dia dapat ganjaran dan pahala yang banyak daripada harta yang telah disedekahkan. Ya, maksudnya dengan harta tersebut dia guna untuk jalan kebaikan, dia guna untuk infak, dia bagi kepada orang, bantu orang, itu termasuk dalam sedekah. Yang mana untung sedekah ni ada orang tak boleh dapat, iaitu orang fakir dan miskin. Ya, keadaan ini mendatangkan gelisah kepada hati-hati orang yang susah pada zaman Nabi SAW. Dan mereka rasa rugi sebab tidak boleh memberikan sedekah. Jadi kita lihat ni, kalau pada zaman kita, bagaimana kita memandang sedekah?
Kita memandang sedekah adakah dari bentuk, okey, kalau aku bagi duit, itulah saja sedekah. Jadi rugi tak boleh bagi duit. Tak apalah, buat macam mana. Allah Maha tahu aku tak mampu. Sedangkan ada jalan lain. Ini Nabi nak jelaskan kepada sahabat. Kemudian Rasulullah menjelaskan untuk menghilangkan kegelisahan mereka, untuk mendapatkan pahala sedekah tidaklah mesti dengan harta. Tetapi boleh dengan beberapa cara yang diterangkan ini. Pertama, Nabi sebutkan, zikir juga adalah sedekah. Tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, baca Quran, berjalan ke masjid. Ini adalah sedekah untuk diri sendiri. Maksudnya siapa buat, dia dapat pahalanya. Daripada Abi Darda, Rasulullah bersabda, Innallaha akhtara minal kalami arba'an wa hunna minal Qur'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu 4 macam perkataan dan sekaliannya daripada Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimah ini ada dalam Al-Quran. Kalimah ini, kalau mengikut hadis ini, dia kalimah yang afdal, iaitu utama selepas Al-Quran. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, Man qala subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kutiba lahu bikulli harfin 10 hasanat. Siapa yang sebut subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tiap-tiap huruf dapat 10 kebaikan. Amalan yang sering kita remehkan. Kalau ada masa lapang, kita pilih untuk bersiul lagu-lagu terkini. Kojolobak, kojolobu. Apa-apalah, saya tak kata salah. Tapi, why not kita gantikan dengan yang boleh mendatangkan 10 kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kadang-kadang kita suka untuk bersiul-siul, menyanyi-nyanyi, Dan kalau PL anak kecil saya pula, dalam tandas lah dia nak nyanyi lagu nasyid. Aku pun heran lah kenapa. Dekat luar tandas tak nyanyi, dalam tandas subhanallah. Jadi dalam tandas janganlah menyebut kalimah Allah. Dalam hati saja, ya. Jadi di luar tandas silakan. Jadi sebab itu bila kita dah melazimi, kita taklah rasa janggal. Nak bawa kepada lazim itu, nak bawa kepada kebiasaan tu, perlukan sedikit usaha yang lebih. Teringat, terus buat. Dan jangan ada perasaan malu. Tidak perlu pandang manusia lain. Sesuai lah bacaan, jangan baca subhanallah dah pejabat kan. Jangan kata nanti orang ingat aku menunjuk-nunjuk alim pula. Nanti orang kata aku ni menunjuk ustazah pula kan. Jadi jangan fikir pasal orang. Kalau nak beribadah, kita hanya kerana Allah Ta'ala. Jadi 4 kalimah ni tadi diberikan kepada tiap-tiap huruf sebanyak 10 kebaikan. Maka hadis ini menerangkan ganjaran yang besar bagi orang yang melafazkan zikir ini. Pertama kita lihat dari sudut hadis yang kita bacakan tadi, dalam kalangan sahabat memang ada orang yang miskin, yang tidak ada lebihan harta untuk bersedekah, dan mereka rasa cemburu terhadap orang kaya kerana orang kaya mempunyai peluang lebih untuk bersedekah dengan harta. Maka perasaan ini cemburu yang terpuji ke terkeji? Terpuji. Cemburu untuk menambahkan amalan. Cemburu orang tu rajin baca Quran. Tapi tidaklah kita harap dia mendapat kemudaratan biar dia tak boleh baca Quran. Tidak. Cemburu yang terpuji bila mana kita melihat orang beramal dan kita nak beramal semacam dia. Jadi satu galakan kepada kita. Begitu juga dengan kita lihat orang berilmu. Yang mana dia berilmu, dia beramal dengan ilmu, dia menyebarkan ilmu, kita nak jadi macam dia. Jadi ini cemburu yang terpuji. Sebab sahabat dia bukan cemburu pada harta banyak tu. Kita cemburu sebab apa? Dia baru muda dah dapat kereta besar. Rumah besar, bini besar, semua besar. Kita ni duk takut lama lah, jealous sebab harta yang dia ada. Sahabat bukan cemburu kerana harta tu, tapi kerana pahala yang mereka dapat sebab mereka infak harta tu.
Ini kena faham ya. Kemudian Rasulullah kata kepada mereka dan menenteramkan perasaan mereka bahawa mereka boleh bersedekah dengan zikir ya, dan mengerjakan segala kebaikan seperti yang dianjurkan. Dalam satu hadis Muslim dari riwayat Jabir menerangkan bahawa kullu ma'rufin sadaqah. Tiap-tiap perbuatan baik yang kita buat itu ada nilai sedekah. Maka kalau kita tak mampu bagi duit, kalau contoh ada jamuan tak mampu nak chip in money, apa salahnya kita tolong susun pinggan, tolong masak ke, ya, tolong dari sudut apa-apa yang kita boleh lakukan. Jangan sempitkan pengertian sedekah, ya. Yang kedua, menurut zahir hadis, seseorang akan mendapat pahala dari perbuatannya walaupun dia tidak ada qasad atau niatnya. Maksudnya contoh seperti orang bercucuk tanam ataupun orang yang mendatangi isteri atau yang lain-lain. Ini pendapat segolongan ulama dan dikuatkan pula dengan hadis. Walaupun dia tak niat sedekah pun, tapi dia buat tu benda baik. Dapat juga pahala sedekah. Innal mu'mina la yu'jaru fi kulli syai'in hatta fil luqmati yarfa'uha ila fihi. Sesungguhnya, orang yang beriman itu diberi pahala pada tiap-tiap sesuatu sehinggalah pada suapan makanan yang diangkat kepada mulutnya. Ya, jadi kalau kita buat benda baik, selagi mana kita buat baik tersebut kerana Allah Ta'ala dengan jalan yang mengikut syariat, dapatlah pahala kebaikan walaupun mungkin pada awal kita tak niat pun dapat pahala sedekah. Jadi teruskan sahaja berbuat baik. Nampak sampah, kutiplah, dapat pahala. Ya, nampak masuk tandas surau, nampak taik terapung kan, kita apa AJK surau ni kan, mencemarkan nama orang Islam aja. Kan kita pula lebih-lebih kan. Tolonglah kalau mampu lah ya. Kalau mampu biasa macam trauma tengok kan. Mampu tutup hidung pakai mask kan. Flash. Dapat pahala kat situ. Susun selipar. Dapat pahala kat situ. Jalan licin. Cakap kat Acik cleaner, Acik tolong letak ni cleaning in progress mana. Ya, nanti orang jatuh. Dapat pahala. Kalau tidak, melantar lah. Yang penting aku tak jatuh. Sebaik nampak. Kan? Jadi, benda-benda kecil boleh mendatangkan pahala sedekah yang kita tak perasan. So, jangan tengok benda besar-besar. Benda besar-besar ni confirm dah. Transfer duit, jemaat kan. Bagi masuk tabung gambar masjid tu. Itu confirm orang tahu sedekah. Ini perbuatan ringkas yang lain. Dekat Maziah tadi pasang bukur bagi bau wangi. Itu boleh dikira perbuatan sedekah kerana memberikan kita satu ketenteraman, ketenangan, seronok. Ya, jadi benda-benda kecil je sahabat, jangan kita anggap remeh lah, boleh menjadi nilainya sedekah. Kemudian, ada juga pendapat yang mengatakan, ya, setiap kebaikan akan diberi ganjaran dengan niat dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hadis yang bermaksud bahawa orang beriman diberi pahala pada tiap-tiap sesuatu hingga sesuap makanan yang dimaksudkan ke dalam mulutnya, itu hadis yang tidak terkenal. Ini merupakan satu lagi pendapat. Dan hadis yang terkenal dalam perkara ini ialah sabda Nabi kepada Sa'ad, iaitu innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta luqmati tarfa'uha ila fimra'atik. Sesungguhnya engkau tidak akan membelanjakan akan suatu perbelanjaan yang engkau niat dengannya akan Allah, iaitu kena ikhlas, melainkan diberi pahala kepada engkau atas perbelanjaan itu sehinggalah sesuap makanan yang engkau angkat ke mulut isteri engkau. Maka hadis ini menjadi syarat kita akan dapat pahala kalau kita ikhlas pada niat, dan dengan syarat benda ini ialah perkara yang kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Maksudnya kalau kita lihat ya, ulama berpendapat ada ibadah yang disyariatkan untuk faedah dunia dan tidak bersangkut secara terus dengan faedah akhirat, seperti memberi nafkah, dia buat fardu kifayah, ya, seperti tanam kebun, dia menjahit, bertukang. Maka semua ini diberi pahala kalau diniatkan untuk kerana Allah Ta'ala, untuk menambah ketaatan. Ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Maksud dia inilah yang kita maksudkan pekerjaan dunia yang nampak macam benda dunia tetapi bernilai
akhirat. Ya, kalau nampak macam benda-benda ni buat kerja kat office. Ya, tak ada pula nampak macam yalah, kalau ikut daripada sudut kita tak nampak macam ibadah. Kalau kita faham ibadah dari sudut solat, puasa, dia bukan macam ibadah khusus. Tetapi dia boleh bernilai ibadah jika diniatkan untuk menambahkan ketaatan kepada Allah. Jadi rugilah orang yang tidak menjaga niatnya. Rugilah kita bersusah payah ya dekat dunia, berpenat lelah. Balik pula jam. Berapa jam on the road. Berapa jam dalam public transport. Berapa jam kat tempat kerja. Niatkanlah lillahi ta'ala. Cari rezeki yang halal. Ganjaran dia besar. Dah hadis Nabi sebut besar ganjaran untuk orang yang mencari pendapatan yang halal. Nafkah yang halal. Jadi untuk benda-benda yang bersifat dunia. Yang kita nampak macam hal-hal dunia. Jagalah niat. Supaya kita dapat pahala ibadah. Ya. Dan Allah tidak menerima amalan melainkan yang dikerjakan semata-mata kerana mengharap keredaan Allah Ta'ala. Banyak orang yang membuat ketaatan tapi tak dapat pahala. Macam mana pula tu? Benda nampak macam baik tapi tak dapat pahala. Kerana dia buat bukan kerana Allah. Teralih sikit niat dia. Dia mula-mula solat elok dah. Ya? Kemudian ada orang datang, orang tengok, Allah baguslah dia ni kan. Muda-muda rajin, pergi surau rajin solat sunat, kempih hidung tu. Ya, lepas tu dia rasa, bagus, mak aku bagus pun. Tengoklah mak pak siapa kan. Mak ayah aku didik elok kan. Jadi dia boleh jadi rosak kerana ujub, rasa takjub. Boleh jadi rosak kerana tengok manusia lain. Macam contoh nak bagi sedekah. Tengok long kiri kanan bagi berapa. Ya. Mula-mula keluar duit RM5. Tengok orang sebelah RM50. Sebelah ni RM10. Malulah pula. Aku je lah grade tinggi pada dia kan. Keluarlah duit besar sikit. Sebab apa? Takut manusia kata kedekut. Ya. Boleh jadi rosaklah amalan kerana terpengaruh dengan pandangan makhluk. Boleh jadi riak. Boleh jadi sum'ah. Boleh jadi ujub. Ini semua memakan amalan ibadah yang kita harap dapat guna dekat akhirat. Tapi rosak kerana penyakit-penyakit hati ini. Maka dalam kita kerjakan ibadah, jangan sempitkan sedekah itu kepada bagi duit saja. Sedekah boleh datang dalam bentuk apa sahaja amal kebaikan yang dilakukan kerana Allah. Dan kalau nak ikut yang spesifik menurut hadis, 4 kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar adalah kalimah yang afdal untuk kita ucapkan. Dan satu huruf daripada kalimah ini diberikan 10 ganjaran kebaikan. Juga bagi yang sudah pun ada pasangan yang halal, bila mana bersama ataupun kita panggil bercampur dengan pasangan itu, melakukan hubungan suami isteri, dapat juga pahala kebaikan. Maka kita nak katanya amalan yang nampak macam dunia, nampak macam seolah-olah hanya seronok-seronok, dia boleh dapat pahala kalau dilakukan pertama, niat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dibuat mengikut syariat. Kalau orang nak bersedekah, dia kata niat ikhlas kerana Allah. Tapi duitnya itu duit yang haram, tak boleh juga. Dia ikut cara haram macam Robin Hood. Kan, dia kata saya ambil duit pada orang kaya, rompak-rompak orang kaya nak bagi pada orang susah. Niat tidak menghalalkan cara. Jadi niat ikhlas itu satu cara yang ikut syariat. Jadi kita kena beringat supaya amalan kita Allah terima. Hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatallu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap anggota manusia itu adalah atasnya adalah sedekah pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari, pada setiap hari ya.
Engkau berlaku adil antara dua orang yang berbalah, itu juga sedekah. Engkau tolong orang lelaki yang berangkat naik atas binatangnya ataupun kenderaannya, ataupun kau tolong mengangkat baginya barang-barang ke atasnya, adalah sedekah. Dan perkataan yang baik itu sedekah, dan pada tiap-tiap langkah yang engkau buang bahaya dari jalan juga menjadi sedekah. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini lebih kurang daripada hadis yang sebelumnya, yang menunjukkan bahawa nilai sedekah itu lebih luas. Pertama, sedekah untuk diri kita sendiri. Tiap-tiap anggota dari manusia menjadi sedekah. Di atasnya setiap hari terbit matahari. Ulama mengatakan bahawa ulama yang faqih dalam bab fisiologi perubatan berkata, sekalian tulang pada badan manusia ada 240 tulang. Ada pula yang kata tulang ada 360. Ada yang rasa sebanyak 265 tulang, sedang yang bakinya kecil-kecil lagi halus. Adakah tulang ini yang dikatakan pada hadis ini? Maka lebih-lebih lagi kalau kita ingat pengertian yang asal, nama bagi tulang-tulang ini, kita boleh faham bahawa jumlah anggota tersebut menghasilkan sedekah bagi seorang manusia pada tiap-tiap hari, atau adalah baginya dari anggota itu pada tiap-tiap hari kalau ia tahu cara sedekahnya. Maksudnya setiap ruas badan kita, setiap apa yang kita dapat pada tubuh nikmat Allah bagi dalam bentuk pergerakan, dalam bentuk tubuh badan, semuanya boleh menjadi nilai sedekah kalau kita beramal soleh. Rasulullah bersabda, maksudnya daripada satu lagi hadis, bagi seorang manusia ada 360 tulang ataupun 336 anggota yang menjadi sedekah ke atasnya pada tiap-tiap hari. Maka sahabat bertanya, bagaimana orang yang tidak mampu? Nabi kata, ia menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan. Mereka berkata lagi, macam mana orang yang OKU tidak upaya? Maka Nabi kata, ia boleh mengangkat ataupun membuang tulang di jalan, benda sekecil-kecil. Mereka tanya lagi, bagaimana orang yang tiada kuasa? Nabi kata, orang yang tiada kuasa hendaklah tolong orang yang dhaif, yang lemah. Mereka kata lagi, kalau nak tolong orang lemah pun tak ada kuasa. Nabi kata, hendaklah dia berhenti daripada buat jahat kepada manusia. Maksudnya dengan tubuh badan kita ni, yang Allah pinjam ni, sentiasa ada ruang nak buat baik. Walaupun sekecil-kecil kau jadi orang baik, sudahlah. Tak ada sangat kebaikan yang boleh dibuat. Tak mampu contohnya kan, mungkin sakit ke, mungkin badan tak larat ke. Cukuplah dengan berhenti buat jahat kepada manusia, itu boleh menjadi nilai sedekah. Kita didik diri sendiri jadi orang baik pun dah cukup dah zaman sekarang ni. Orang jahat banyak. Contohnya jahat mulut, suka kecam orang. Suka mengutuk sana sini. Jadi banyak kejahatan yang boleh buat. Cukuplah kau jadi orang baik tu pun kira bagus sangat dah. Orang baik yang tersakiti. Elok-elok jadi baik, ada pula orang buat minta maaf, ada pula orang buat onar, terus jadi jahat. Jadi sabar tu pun termasuk dalam kita membuat kebaikan. Ada pula hadis daripada Abu Dhar, yakni riwayat Muslim. Nabi bersabda bahawa sejak pagi-pagi lagi, tiap-tiap anggota salah seorang kamu jadi sedekah. Maka tiap-tiap tasbih sedekah, tiap-tiap tahmid sedekah, tiap-tiap tahlil sedekah, tiap-tiap takbir sedekah. Suruhan orang buat baik itu sedekah, cegah daripada buat jahat itu juga sedekah, dan memadai dari yang demikian itu 2 rakaat sembahyang duha yang didirikan. Jadi solat sunat duha ini dia boleh menyamai banyak bentuk kebaikan. Jadi kalau ada kemampuan, buatlah solat sunat duha. 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, dan seterusnya. Itu sedekah untuk diri sendiri. Maksudnya menggunakan tiap-tiap anggota badan yang Allah bagi untuk kita buat sebarang bentuk kebaikan, ia boleh menjadi nilai sedekah. Dan pahala dia siapa dapat? Kita yang dapat secara terus. Yang kedua pula, sedekah untuk orang lain. Dalam hadis ini Nabi sebutkan. Tadi kita tengok dalam sedekah yang kepada diri, baca tahlil, tahmid, takbir.
Kemudian buat amal soleh, buat solat sunat duha, itu sedekah untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita lihat sedekah untuk orang lain macam mana pula yang Nabi sebut dalam hadis. Engkau berlaku atau bersikap adil antara dua orang yang bersengketa. Bukan jadi batu api. Dalam usaha mendamaikan dua orang tu, jauhilah kita daripada mencari faedah sendiri, nak melaga-lagakan. Ya, sehingga yang pihak yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maksud dia usaha mendamaikan antara dua orang yang bergaduh boleh menjadi sedekah kita kepada mereka. Punya besar makna sedekah. Ataupun contoh kalau sekarang ada A kata buruk tentang si B, B kata buruk tentang A, tak payah pergi sampaikan. Memang kalau boleh tak dengar orang mengumpat, tapi tiba dia cakap cerita, tak payah kita jadi penyampai pula kepada yang diceritakan itu. Cukuplah diam saja. Kalau nak sampaikan pun hanya untuk mencari kebenaran, tabayun. Betul ke ada orang cakap kau begini-begini untuk menghilangkan kita punya keraguan ya. Tapi jangan lihat itulah itu kan ada aku dengar. Dah jadi bergaduh. Ya, dosa kalau kita menjadi sebab perbalahan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang bersengketa, cubalah jadi jaksa pendamai. Kadang kita malas aku ambil pot nanti aku yang kena. Jadi kalau ada kemampuan nak dapat pahala kan, kita jadi orang pendamai. Baik. Kemudian perkara yang boleh dilakukan. Yang Nabi sebut dalam hadis yang senang, yang semua orang boleh buat. Pertama, engkau tolong lelaki ataupun seseorang individu untuk naikkan diri ke atas kenderaan atau apa sahaja yang dijadikan alat perjalanan seperti sampan, kapal, motor dan sebagainya. Sebab mungkin pada zaman itu nak naik kenderaan tu susah. Ya kan? Kalau haiwan nak naik kan kena ada yang pegang, kena ampu. Tapi kalau kita mungkin senang. Ya, mungkin dah lebih mudah. Ataupun engkau tolong angkat barang kepunyaannya ke atasnya untuk memudahkan dan menyenangkan dia. Yang mana kalau kita boleh ambil maksud luas dia, tolong benda-benda yang simple. Tolong buka pintu. Ni orang belakang nak masuk ke depung kena muka dia kan. Tolong buka pintu. Lift orang nak masuk. Tolong tahan. Lantaklah dia. Kejarlah lift tu. Aku tak ada orang tolong pun. Ya. Kadang dekat mall kan. Nampak yang bawa stroller baby. Nampak makcik terketih-ketih nak naik kan. Tolong tekan ni. Tekan lagi butang tutup. Bye-bye. Tak nak share lah COVID-COVID ni. Ya, tekan butang buka. Pahala sedekah. Ya, jadi cuba cari kebaikan benda-benda kecil. Nampak macam busy je restoran kan. Memanglah kita bayar service charge ya. Nampak macam busy je restoran. Tak apalah kita kemaslah meja sendiri. Tak apalah. Busy nak macam mana kan. Tolong. Lepas kita makan, kita pula kemaskan supaya the next person nak duduk senang. Ini nilai-nilai yang orang Islam perlu ada. Tetapi benda ni kalau kita lihat orang biasa panggil apa? Common sense. Nilai-nilai sepunya yang sebenarnya telah dianjurkan oleh Islam. Dengan apa? Bagi galakan dan bagi nilai-nilai yang baik yang kita boleh dapat kalau kita buat. Jadi kalau sikap tidak ambil tahu, tidak cakna, tidak prihatin, ia bukan daripada Islam. Tapi sikap tak ambil tahu gosip itu daripada Islam. Kita kadang-kadang tersilap. Gosip kita ambil tahu. Orang-orang sekeliling nak tolong, nak prihatin, kita tak kisah langsung. Saya pernah pergi satu restoran, kafe lah, macam kafe kan. Ada apa saya rasa ada macam aircon bocor kan. Aircon bocor, air jatuh tap. Ada seorang perempuan ni dia tegur dekat cashier. Saya kat cashier juga. Dia kata, "Dek, tolong minta pekerja lap air banyak jatuh dekat atas. Mungkin you all tak perasan." Ya, dia tahu, bagus. Dia dah lalu selamat dah dia tu kan. Maksudnya ada air, pekerja tak perasan ada air aircon yang jatuh. So tempat tu dia kata dekat dengan tangga. So ini salah satu perbuatan yang baik. Ya, kalau ikut dia dah lepas lalu lah, lantak lah kan. Pandai lah pekerja dia tengok. Tapi dia ingat mungkin pekerja tak perasan. Ada air aircon jatuh, takut orang jatuh. Ya, ada air aircon yang bertakung. Sebab kalau jatuh boleh saman tu pihak-pihak restoran tu kan. Jadi bagi saya benda-benda kecil macam ni kita kena sentiasa cakna semampu mungkin. Inilah pahala-pahala kecil yang kita boleh dapat.
Contoh ada kawan nak ambil MC anak dia sakit. Ya. Kalau hari-hari sakit tu lain macam lah ya. Kalau sekali-sekala kan, kita tak apa, tolong cover kerja dia. Tapi jangan pula harap nanti kau cover aku pula tau. Ya, nanti kecewa lah. Allah lah yang tolong kita nanti. Sebelum ni kita pernah buka hadis ya, siapa menolong saudaranya, melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah lah yang akan melepaskan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Maka kita buat tanpa mengharap syarat balasan daripada orang yang sama. Itu yang pertama, tolong untuk faedah orang lain. Yang kedua, perkataan yang baik juga berfaedah walaupun hanya sepatah dua patah kata. Pendek lagi ringkas tetapi bernas. Ini juga sifat perkataan Nabi. Kadang-kadang ada sahabat yang tanya Nabi nak minta pengajaran yang ringkas tetapi menyeluruh. Nabi bagi jawapan. Biar ringkas dan padat tetapi bernas. Di antaranya apa dia? Ucapkan salam dan jawab salam. Ringkas tetapi pahala dia besar. Bahkan wajib menjawab salam untuk orang yang diberikan salam. Ini kita kadang malu. Janganlah bagi salam kat orang lelaki. Kalau tak sesuai tak payah. Kalau sesuai boleh. Contohnya memang bos kita kan. Assalamualaikum. Macam tu lah. Tak payah Assalamualaikum jeling-jeling tu janganlah. Nak jumpa Kak Liv. Assalamualaikum. Ini kita hai. Hai. Bagi salam dapat pahala. Ya? Jadi jangan dimalu untuk mulakan benda yang baik. Juga memberi nasihat dan teguran yang meminta. Bagi orang yang meminta teguran ataupun nasihat, kita bagi. Jangan kata simply cakap, tak tahulah nak nasihat apa. Ya, pandai-pandailah dia. Kalau orang minta nasihat, ada tak apa-apa tadi yang aku buat presentation tadi, ada okey tak? Okey sangat. Padahal tak best sangat pun. Tapi malas nak komplain. Kan? Nanti kan ada kena komplain banyak nanti, kena tolong-tolong pula nanti. Kadang-kadang bila orang minta nasihat, kita malas memberikannya. Padahal itu hak untuk sahabat kita. Yelah, kita kadang suka dengar cerita je. Nak tolong fikir masalah. Masing-masing pun ada masalah kan. Jadi kalau kawan meminta nasihat, hak kita untuk, hak mereka untuk menerima nasihat daripada kita. Dan inilah contoh perkataan yang menjadi sedekah. Di samping dia memberikan faedah kepada orang lain, dia juga menambahkan faedah dalam ikatan persahabatan, boleh menjadi orang yang rapat. Baru-baru ni kisah ada seorang ibu meninggal tu kan. Ibu mengandung meninggal because of PB. Apa sakit pulmonary, PA apa nama tak tahulah ya. Nama sakit dia tu kan. Pulmonary embolism. PB ke apa tak tahu, PE. Jadi antara ialah kisah-kisah orang meninggal ni kita boleh ambil ya, jadikan pedoman. Antaranya kawan dia kata dia ni jenis tak suka cakap pasal orang. Kalau sembang dengan kawan-kawan, dia diam, dia senyum je kan. Jadi ini sifat yang baguslah untuk kita ikut. Apatah lagi untuk orang meninggal yang telah orang ceritakan kebaikan dia. Ya, orang mengingat-ingat kebaikan dia. Jadi benda ni kita boleh ambil. Kita kalau fikirlah, kalau aku mati agaknya apa orang cakap pasal aku. Jangan pula suruh kawan, nanti kalau aku mati kau cakap yang baik-baik, tak ada guna dah waktu tu. Tak ada nak bangga-bangga, nak tengok-tengok komen, tak ada dah. Orang akan memberitahu benda yang mereka rasakan, yang mereka nampak secara zahir. Dia tak suka cakap pasal orang, ya. Tidak kalau orang cakap pasal orang lain, dia senyum je, ya. Jadi, benda ni boleh kita ikutlah. Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Semoga Allah berikan kesabaran kepada ahli keluarganya. Yang ketiga, jenis sedekah lagi, tiap-tiap kaki yang berjalan ke masjid untuk beribadah. Atau meramaikannya, imarahkan masjid. Kadang-kadang kita datang masjid untuk majlis ilmu ataupun saja-saja nak datang meriah suasana pun dikira sebagai pahala sedekah. Jadi kalau ada kesempatan pergi ke masjid. Tetapi ingat untuk perempuan jangan pakai wangian semerbak ke masjid. Ya, Abu Hurairah suruh perempuan balik. Ada seorang perempuan yang bila bertembung dengan beliau bau wangi. Dia tanya perempuan tu, adakah kerana nak ke masjid ni kau pakai wangi ni? Maka perempuan tu kata, ya, dia suruh balik mandi sampai hilang bau wangi. Jadi kita nak ke masjid pun sebagai perempuan kena beringat juga, jangan pakai wangian semerbak. Minyak atar habis sebotol dituangnya, jangan. Ya, saya pesan banyak kali supaya kita kalau nak buat pahala jangan sampai dapat dosa. Ya, dan janganlah bertabarruj, make up ke, nampak aurat ke.
Kadang telekong-telekong pun tengok juga. Ya, telekong lekera yang terlalu lok-liat tu kan. Ya, ada yang lembek-lembek tu kadang lagi nampak. Ya, baik pakai tudung biasa pula kan. Tudung biasa ada scallop-scallop dia kan. Ni kadang kalau telekong lekera tu dah ke bawah sampai ke lutut. Nampak kan, 2 jelas bila berjalan. Tambah 3 kalau dia buncit. Ya, jadi kalau telekong lekra, telekong lembek-lembek, kalau nak ke masjid atau surau yang ada lalu lelaki nampak kita, kena tengok juga. Jangan pakai yang membentuk badan kita. Ya, kadang yang labuh tu lagi seksi kan. Bila material dia tu tak kena. Juga tak perlu kita memakai solekan-solekan tebal pada wajah ketika nak pergi ke masjid atau surau. Kemudian yang keempat tadi, apa dia jenis sedekah dia? Engkau membuang atau menghilangkan apa sahaja bahaya yang berada di pertengahan jalan. Sama ada duri, kaca, kayu ataupun binatang dan najis untuk menyenangkan orang lalu jalan itu. Ini kalau mampu buatlah. Kalau tengah-tengah highway kita berhenti lagi masalah besar. Tak payahlah. Kadang-kadang tengah highway ada benda kan. Tapi nak berhenti tu macam bahaya, tak payahlah. Yang boleh call dia punya hotline sahaja. Minta peronda lebuh raya alihkan. Tapi kalau sikit-sikit, misal kata ada penyapu tengah jalan, makcik cleaner terjatuhkan, apa salah kita tolong ambil, tolong simpan. Kerana membuang halangan di jalan beri pahala yang besar. Begitu juga kalau kita sengaja memberi halangan di jalan, parking ikut dan. Ya, kita parking kereta menyusahkan orang lain nak lalu. Kita double park tak letak nombor telefon. Ya, kita menyusahkan orang juga boleh mendatangkan dosa ya. Jadi buat tu kena fikir banyak sikit. Sebagai orang Islam, kita tak hanya mementingkan diri sendiri. Islam ajar tengok 360 sisi. Ada tak ruang mana yang orang boleh susah kerana kita. Ya, lepas kita guna sesuatu, letak di tempatnya supaya senang orang lain. Masuk bilik air. Ada pilih air kan. Kalau ikut, ada orang dia tak suka letak kat slot dia. Suka letak atas lantai. Nak ambil dia macam basah-basah gitu kan ya. Jadi apa salahnya? Aku niat nak mudahkan orang lain. Walaupun kita masuk-masuk dapat dia kat bawah tu. Kan faham tak? Yang pipe tu kan kadang dia tak letak kat slot dia tu kan. Kat dinding tu dia letak kat bawah pilih tu. Jadi kita pun kena ambil kan. Kotor-kotor air-air kan. Kita masuk-masuk kena pilih kat bawah. Padahal tempat slot dia elok je tak patah pun. Kita guna, kita fikir letaklah kat tempat dia. So that the person yang coming after me senang nak ambil. Tak payah bongkok-bongkok macam aku. Dapat pahala. Semudah itu. Kita masuk-masuk, alamak ada kotor sikit. Flush kan. Keluar, takkan nak balas dendam yang sama. Ya, biarlah. Tadi aku masuk pun kotor kita flush. Kadang ada orang sampai suka letak minyak wangi Dia bawa minyak wangi dalam handbag Dia siap sembuh-sembuh lagi. Tapi takut orang allergic pula kan. Ada orang allergic minyak wangi kan. Jadi terpulang mana-mana cara yang memudahkan. Jadi saya rasa tak logik. Bukan tak logik. Tak patut orang Islam buang pampers anak merata. Ya, bila pergi piknik, ditinggalnya sampah kat tepi tu. Biar kita susah. Jangan orang lain susah kerana kita. Sebab di situ ada pahala dan ada dosa. Kita menyusah orang lain. Memang manusia tak nampak, tak tahu pun, tak tercemar pun nama kita. Tapi Allah Maha mengetahui. Kadang kita fikir asyik aku je buat. Macam kita semula contoh kan. Kita ni cuma warga penuh sivik dan kewarganegaraan sangat ya. Kita lah yang asingkan botol, sentin and paper kan. Kita fikir macam, yelah bukan semua orang buat pun efek ke. Setidak-tidaknya kita dapat pahala. Memudahkan proses. Menjaga alam sekitar. Walaupun kita rasa mungkin 0.001% je usaha kita. Tak berubah pun. Tetapi tetap dapat pahala. Ini yang kita mindset orang Islam. Tetapi kita boleh lihat benda ni diamalkan oleh bangsa-bangsa lain. Kerana ada bangsa yang mengamalkan juga mereka percaya dewa-dewa. Mereka percaya dewa alam. Mereka percaya ada yang menjaga alam sekitar. Kita ni orang Islam sentiasa beriman. Allah basir, Allah maha melihat. Allah mencatat perlakuan kita. Tiap-tiap kebaikan dapat pahala. Tak cukup kuat ke sebagai cetusan untuk kita buat yang terbaik dalam benda-benda kecil macam ini. Jadi well-rounded muslimah. Ya, bila kita ada, senang.
Lepas guna selipar, simpan. Lantaklah kalau tak nak susun selipar, orang lain tak payahlah. Orang lain semua sepah selipar. Kita pun sepah sama, bertambah sepah. Tapi ada seorang je mindset macam kita. Tak apalah, it's better than zero. 0.01% tak berubah lah. Contoh kita pergi ke pantai. Semua berlambak-lambak sampah. Sampah kita kutip lah. Jadi, kita dapat pahala. Sebab itu sahabat-sahabat, bila bak sedekah jangan pandang benda besar-besar sangat. Nak wakaf tanah lot. Boleh. Bukan saya kata tak boleh. Boleh. Cuba lihat dulu di sekitar kita. Apa lagi yang kita belum buat. Ya. Masuk pantry. Apa lagi yang. Okey, kalau kotor-kotor sikit, tolonglah bersihkan. Bukan aku yang buat kopi pun. Tapi tak apalah, tolong lap. Dapat pahala kebaikan. Jangan tengok-tengok ada tak orang tengok aku buat baik. Jangan itu jadi riak pula. Itu jadi takbur ke apa kan. Bahaya juga tu. Buat saja. Buat sahaja tanpa memandang orang lain. Boleh ya? Jadi benda-benda kecil menjadikan kita yang ikutan Nabi. Apa dia? Nabi kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka beginilah cerita yang banyak kita dengar. Ya. Ada riwayat yang meriwayatkan hadis ni. Bagaimana Nabi menunjukkan kebaikan dengan menunjukkan wajah yang manis ketika makan limau masam yang dihadiahkan oleh seorang wanita kepada Nabi. Memberikan nilai kepada kita sekecil-kecil perkara pun akan memberi kesan besar kepada orang lain dan dakwah Islam. Jadi kalau kita masjid pun kita kata, alah masjid ni apa kotor, apa selipar bersepah. Ini ke orang Islam. Kita pun masuk selipar sepah juga. Sebab apa tak ada mood lah nak buat elok-elok, orang lain semua teruk. Jangan fikir macam tu. Fikirlah kita bermula titik perubahan tu. Maka kita tengok juga satu lagi yang terakhir. Ada kalau kita melakukan kebaikan budi dengan juga menempuhkan atau melanjutkan masa pembayaran hutang seseorang kerana kepayahan dia. Orang hutang dengan kita, dia janji nak bayar bulan depan. Lepas tu kita rasa macam, dia ni susah, tak apalah aku bagi lanjut, tak apalah kau bayarlah. Bayar bulan depan, lebih 1 hari bayar. Ya? Bulan depan, ataupun bulan depan lagi 1, kau bayarlah bila-bila ada duit, tak apa kan. Kerana kepayahan orang tu, kita melanjutkan pembayaran hutang dia. Maka Nabi sabdakan, man anzara mu'siran falahu kulla yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dainu fa idza halla ad-dainu fa anzarahu falahu bi kulli yawmin bimithlihi sadaqah. Barang siapa menempuh orang yang payah, maka baginya sedekah bagi tiap-tiap hari sebelum masa pembayaran hutang. Tiap-tiap hari yang sebelum orang tu bayar hutang tu kita dapat pahala sedekah. Ya. Kemudian bila sampai masa lalu ditempuhnya lagi, maka baginya sedekah seperti itu pada tiap-tiap hari. Hadis ini hadis marfu' dari dalam Al-Masnad dan Sunan Ibnu Majah dari Buraidah. Maksudnya kalau kita ada kawan berhutang, kalau dia kata tak boleh bayar dan kita pun okey, duit pun ada lagi, tak apalah. Beri dia penangguhan hutang. Setiap hari yang berlalu, kita dapat pahala sedekah. Subhanallah ya. Jadi sebab apa kita memudahkan dia, melampangkan urusan dia. Maka kesimpulan untuk hari ini, pertamanya kita tengok setiap anggota manusia itu ada sedekahnya. Maksud dia ada pahalanya setiap hari sejak daripada pagi kalau kita gunakan pada jalan yang dianjurkan agama. Syaratnya kalau kita guna badan untuk buat baik, dapatlah pahala sedekah di setiap kita punya anggota ni. Maksudnya dengan kita jadi orang baik saja pun, kau jalan, kau senyum, biasa-biasa sajalah nampaknya. Tapi dapat pahala sedekah. Yang penting jangan jadi orang yang jahat. Penggunaan ini kita katakan sebagai syukur atau terima kasih dalam erti yang sebenar. Apa maksud syukur? Antaranya ialah menggunakan anggota dan nikmat kepada jalan yang baik. Jadi syukur ni tak mesti kena Alhamdulillah sahaja. Tetapi dengan cara kita gunakan nikmat Allah bagi ke jalan yang baik juga itu merupakan salah satu tanda syukur akan nikmat Allah. Jadi kalau kufur nikmat macam mana? Anggota badan diguna buat maksiat. Walaupun mulut dia cakap Alhamdulillah. Tapi berlawanan dengan perbuatan dia. Itu juga kita panggil dia kufur nikmat.
Mata pandang benda tak elok. Tangan guna buat maksiat. Kaki jalan ke tempat maksiat. Lagi mau kata syukur. Padahal tiap-tiap nikmat pinjaman Allah bagi, guna semua buat maksiat. Jadi syukur ni perlu dibuktikan dengan menggunakan anggota ataupun nikmat-nikmat yang Allah bagi ke jalan kebaikan. Syukur juga bermaksud kita menjauhi daripada segala maksiat dengan mencegah anggota zahir dan batin daripada melakukannya. Ini kata ulama salaf, asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu meninggalkan segala maksiat. Jadi tinggalkan maksiat. Kalau buat maksiat, fikir balik, Allah bagi pinjam, malulah kita. Ya? Ibarat orang bagi kita pinjam sesuatu, kemudian pinjaman tersebut kita guna untuk buat buruk kepada orang itu. Allah bagi pinjam nikmat-nikmat, kita pulangkan, kita gunakan dengan buat maksiat pula kepada Allah. Tak malu ke kita? Fikir macam itulah ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan dalam Islam tidak hanya terbatas kepada diri saja. Padahal ia ada untuk orang lain juga. Pekerjaan yang baik dipandang sebagai sedekah. Bagi orang yang melaksanakannya, tak kira banyak atau sikit, susah atau mudah, asalkan maksudnya baik dan suci. Dalam ini ditulis seperti contoh, kita memberi tali kasut kepada saudara. Ini mungkin sesuai dengan konteks waktu inilah ya. Kemudian menuangkan air untuk orang. Buang daripada jalan sesuatu yang menyusahkan orang. Dan bermanis muka dengan kawan bila bertemu. Itu semua termasuk dalam kebaikan. Dan terlalu banyak lagi kebaikan. Contoh kalau kita guna telekung wakaf kan. Ataupun telekung yang dekat tempat-tempat awam. Lepas guna, cuba letak dalam keadaan terbaik. Oh, digulung memang laju kan. Tapi kepam lah. Tak apalah, aku tak datang sini dah lepas ni. Bukan telekung aku pun. Tapi kalau digantung kan, letak elok bagi kena angin. Walaupun mungkin orang lepas tu akan gulung-gulung. Tapi ni cara kita peribadinya. Cuba buat sehabis baik. Jadi niat apa? Nak mudahkan orang. Nak jaga barang awam. Ya, nak bagi orang senang ketika menggunakannya selepas kita. Dapatlah pahala. Senang tak dapat pahala? Senang. Kan? Jadi mudah-mudahan kita dapatlah menjadikan dua hadis ini sebagai panduan dan pedoman. Pertama tadi, ya, bagaimana Nabi menjelaskan ruang lingkup sedekah bukan hanya sekadar harta, tapi juga kepada benda lain. Termasuklah perbuatan melunaskan syahwat dengan cara yang halal juga boleh dikira sebagai sedekah kebaikan. Ya. Dan yang kedua tadi ialah penjelasan lebih perinci berkaitan dengan jenis-jenis sedekah terhadap diri, iaitu dengan menggunakan nikmat untuk kebaikan, nikmat anggota badan, nikmat kesihatan kepada kebaikan. Dan yang kedua dengan perbuatan-perbuatan ringkas tetapi bermakna untuk orang lain. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Moga-moga apa sahaja ilmu yang kita pelajari akan menambahkan amalan baik kita dan menjauhkan kita daripada segala kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan rezekikanlah kami dengan kefahaman agama, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah segala amalan kami daripada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak. Saya berat dulu Minta maaf. Tak dapat solat sama-sama gini. Oh, dekat ulang Tapi dah ke arah rumah saya.